Hello. Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. Salam Jumaat penghulu segala hari. Wah, kita dah berada pada hujung dah penghujung tahun ni. Hari ni kita berada pada 29 Disember 30-31. Kita ada 2 hari je lagi untuk kita berada pada tahun 2023. Jadi macam mana you all semua? Dah capai ke azam tahun baru yang lama? Azam tahun baru kita dah nak jumpa tahun baru yang lagi satu tahun 2024. Jadi Cita doakan kita semua berada dalam keadaan baik hari ini. Dalam keadaan sihat pada hari Jumaat pada hari Jumaat penghulu segala hari. Jadi jom jemput masuk Cita punya live pada hari ni. Live pada hari Jumaat terakhir tahun 2023. Okey. Jemput masuk semua. Mana Nohuda ni tak masuk pun. Okey, jadi sebelum Cita teruskan Cita kenalkan diri dulu. Okey, nama Nozita, boleh panggil Cita boleh panggil Cita. Cita adalah salah seorang daripada ramai-ramai orang yang suka berkongsi tentang kebaikan menyimpan emas. Okey. Jadi sekarang ni Cita dalam misi untuk mendidik 1,000 orang yang celik emas. Jadi jom celik emas bersama Cita petang ni, hari ni Jadi tak rugi sebenarnya, kita orang kata apa? Kita tambah ilmu yang baru Selamat join Cita Nong Wizi. Boleh belajar belajar ilmu baru. Sebab ilmu ni dia tak diajar masa sekolah dulu Cita pun sebenarnya Cita belajar tentang ilmu keuangan, ilmu menyimpan emas ni tahun 2018 5 tahun lepas. Itu pun Cita belajar asalnya dengan adik Cita sendirilah yang kenalkan Cita pada simpanan emas ni. Sebab Cita percaya selain daripada Cita mungkin ramai lagi orang di luar sana yang selama ni kita tahu bahawa kita tahu emas tu adalah barang kemas. Itu yang Cita tahulah dulu. Perempuan kan suka barang kemas kan. Jadi sebenarnya dulu pun Cita tahu emas tu adalah barang kemas. Jadi bila adik Cita kenalkan tu, jomlah kita simpan emas, dia kata kan, adik Cita Hairudin, jomlah kita simpan emas. Jadi Cita pun tanya, emas apa tu kan? Dia kata, alah, kita boleh simpan emas serendah RM100 je, dia kata masa tu Udin ada lagi, dia seorang businessman adik Cita, introducer Cita sendirilah. Jadi bila dia kenalkan, dia kata boleh simpan emas serendah RM100. Cita kata RM100 boleh dapat emas, biar betul lah mata pun besar macam tu dia pun kata memang betul dia memang betul dia cakap. Dia pun tunjuklah dia punya akaun simpanan kan, akaun simpanan emas tu. Jadi masa tu tahun 2018 Cita beli tu harga 1 gram tu RM185 bila Cita beli RM100 dia punya berat tu 0.5 gram Cita dapat. Dan hari ni you all semua, kalau you all tak tahu, Cita bagi tahu hari ni harga 1 gram emas tu dah RM335 dan kalau kita beli RM100 tu kita dapat 0.29 something macam tu. Jadi dah berkurang kan, Jadi itulah nilai dia sebenarnya, nilai duit kita lah sebenarnya Jadi tajuk hari ni Cita pilih tajuk tu bukan sebab Cita perempuan 5 sebab kenapa wanita kena simpan emas dia tanya. Wajib. Wanita wajib simpan emas.
Jadi bukan hanya orang kata apa, kita solat semua tu benda yang wajib Jadi simpan emas pun wajib simpan emas pun boleh jadi wajib untuk diri kita kawan-kawan. Jadi Cik Ta bagi beberapa sebab lah kat sini kita kongsikan kat sini. Yang pertama tu sebagai perlindungan diri. Apa maksud perlindungan diri tu? Contohlah kan, contohlah kita mungkin macam Cik Ta sendiri, Cik Ta seorang wanita dan Cik Ta bekerja Cik Ta bekerja. Jadi maksudnya kalau contoh kata perlindungan tu, contohlah katalah tiba-tiba kita kematian orang yang disayang kita kematian suami kita ke apa, jadi kita hilang tempat pergantungan dan ataupun kita hilang pekerjaan jadi kalau kita ada emas sebagai simpanan kita tu, dia boleh jadi benteng benteng untuk perlindungan diri kita. Maksudnya kita boleh gunakan dia sebagai kita punya selalu Cik Ta sebutlah benteng terakhir benteng terakhir untuk bantu kita di saat kita memerlukan. Waktu tu kita tak perlulah nak orang kata apa, nak pinjam kawan ataupun nak pinjam keluarga belum tentu lagi dia nak tolong kita kan. Jadi memang kita perlukan bukan hanya orang kata emas tu, mungkin waktu tu kalau kita ada barang kemas kita bolehlah guna barang kemas kita tapi sebenarnya kalau you semua tanya dekat Cik Ta antara barang kemas dengan gold bar yang jenis untuk simpanan gold bar tu dia jenis emas dia 999 ni Cik Ta bagi contoh ni. Ini contoh untuk 1 dinar 1 dinar emas 999, beratnya 4.25 gram dan ini harganya sekarang dalam 1,400 Jadi contohlah kita ada emas ni kan, waktu kita susah sama ada kita boleh jual ataupun kita boleh gadai. Itu gunanya itu gunanya. Jadi kita boleh juga gunalah sebenarnya kalau kita ada barang kemas kita kan, rantai ke rantai leher ke cincin ke whatever lah yang kita ada, kita pun boleh gunakan juga sebagai kita punya perlindungan diri tu. Tapi kalau kita sebut selalu dia punya selisih harga ataupun kita panggil dia spread bila kita nak jual balik tu, untuk yang jenis gold bar 999 ni, dia punya spread tu paling tinggi macam 9% kalau macam 1 dinar ni 9%. Jadi kalau contoh harga dia 1,000, kita tolak 9% tu, kita boleh dapat harga dalam RM901 kan. Betul RM991 macam tu kalau harga dia 1,000 kan, RM991 tolak dengan 9% tu. Jadi kalau contohnya barang kemas, dia punya spread tu dalam boleh capai sampai 30%. Jadi macam kalau harga dia 1,000, kita boleh dapat dalam 700 saja. Itulah beza dia beza dia. Okey, terima kasih yang join Cik Ta Okey, yang kedua tu dia punya sebab dia kata pelaburan yang klasik Kenapa dia kata klasik kalau kita tanya atuk nenek kita dulu zaman dulu lagi kan, zaman dulu lagi memang emas tu dah ada emas tu dah ada sampailah sekarang dia jenis yang evergreen kita kata emas ni benda yang evergreen. Evergreen tu jadi dia orang kata apa, bernilai di mana-mana waktu dan di mana-mana tempat, satu dunia semua kalau kita bawa emas ni pergi mana-mana, kita bawa emas ni pergi katalah kalau yang ada pergi umrah ke apa dia bawa emas ni dijual kat sana masih laku berbanding kalau kita bawa duit kan. Kalau kita bawa duit kita kat sana tak laku hanya laku kat Malaysia kalau duit ringgit Malaysia kita tu. Okey. Itu yang kedua untuk sebab dia lah pelaburan yang klasik. Yang ketiga, kalis inflasi yang baik. Emas ni kalis inflasi you all. Apa maksud kalis inflasi? Apa maksud kalis inflasi? Cik Ta bagi contoh Cik Ta bagi contoh. Biasanya contoh yang paling mudah kita kata 1 dinar emas ni, 1 dinar emas ni
boleh beli seekor kambing seekor kambing sejak zaman Nabi, sejak zaman Rasulullah SAW dulu, 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang kalau kita nak beli satu ekor kambing tu masih boleh beli dengan harga 1 dinar. Sebab untuk emas emas dia punya inflasi dia zero 0%. Dia tak ada inflasi. Dia tak ada inflasi berbanding dengan duit kita berbanding duit kita. Duit kita ni setiap tahun dia punya inflasi dia berapa persen? 4 ke 5% macam tu kan. Jadi kalau contohnya dulu dulu kita pergi kedai kan, kita pergi market beli bawa duit RM50, kita dapat banyak barang kan. Mungkin boleh muat satu troli tu. Tapi kalau hari ni kalau hari ni kita beli kita bawa duit yang sama pergi market RM50 tu, kita dapat berapa barang je macam tu kan. Itu menunjukkan inflasi duit kita lah. Maksudnya kuasa beli duit kita tu dah berkurang dengan masa maksudnya kalau dibagi pilihan lah, dibagi pilihan dua benda tu untuk simpanan jangka masa panjang, memang kita patut simpan emas. Simpan emas untuk jangka masa panjang. Tapi kalau jangka masa pendek, katalah kita nak gunakan dalam mungkin setahun 2 tahun macam tu, bolehlah simpan dekat tabung haji ataupun dekat ASB ataupun dekat bank macam tu. Tapi kita tahulah sebenarnya duit tu kan dia dalam bentuk nombor kan. Jadi bila bentuk nombor tu dia lebih menyebabkan kita akan rasa nak guna dia. Nak guna dia. Itu berbanding dengan emas bila kita simpan. Contoh je kalau simpan dalam bentuk akaun simpanan tu, dia bentuk dalam gram. Dalam gram emas je. Contohlah kalau kita simpan RM100, mungkin hari ni dapat 0.294 macam tu 294 29 berapa tu lah. Jadi maksudnya dalam bentuk gram emas lah. Jadi bila kita tambah lagi, dia akan meningkat gram emas kita tu. Dan bila satu ketika, contoh kalau macam kita dah ada macam ni 5.25 gram, kita boleh keluarkan 1 dinar yang beratnya 4.25 gram ni. Jadi maksudnya kita simpan sikit-sikit tu, kita boleh juga withdraw kita boleh withdraw dalam bentuk emas yang fizikal macam ni. Kita nak ingatkan nak kongsilah. Maksudnya kita dalam simpanan emas ni sebenarnya kalau kata contohlah kita tiba-tiba kita dia orang kata apa, ada offer kalau awak simpan ambil package A ni, awak simpan kata RM1,000, awak akan dapat berapa macam tu. Dan dia kata benda tu adalah beli emas. Jadi itu cipta ada orang kata apa, ada reservation sebab kita simpan emas tu tak ada dividen Sebenarnya kalau simpan emas tu hanya yang membezakan tu adalah perbezaan harga. Bila masa kita beli dengan masa kita jual semula Jadi kalau yang sebab sekarang ni ada banyak orang kata dekat luar sana yang dia macam skim cepat kaya lah. Konsep dia macam skim cepat kaya Sebab Cita ada ternampak dalam Telegram bila Cita tengok dia punya keahlian tu dekat 10,000 ahlinya yang join dan dia konsep dia macam tu lah. Dia ada package A, kalau kita letak berapa kita akan dapat berapa. Cita rasa macam terpanggil untuk supaya lah kawan-kawan yang mungkin pernah ada ataupun tengah join perkara-perkara macam tu supaya cepat-cepat nak tinggalkan benda-benda macam tu sebab itu memang orang kata apa, sah dia macam scammer scam jenis yang orang kata apa, bersandarkan dengan emas macam tu lah. Dia seolah-olah jadi kita sebab tu selalu Cita sebut kita simpan emas tu kena dengan ilmu dengan ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu kita mudah orang kata apa, mudah ni lah tak orang kata apa, tak berada di atas landasan yang betul kita takut sebab kita beli emas, kita pastikan kita dapat emas yang fizikal walaupun contohnya macam tadi Cita sebut dia dalam bentuk simpanan, tapi dia masih boleh dikeluarkan dalam bentuk fizikal. Itu penting okey.
Okey, itu yang tadi yang ketiga, yang keempat dia elakkan duit bocor. Itulah yang sebenarnya masa Cik mula-mula simpan tu, yang Cik memang sangat-sangat terasa. Sebab dia boleh bila kita beli emas tu kan, sebenarnya kita alih duit kita tu kepada gram emas dan dia beku di situ. Dia beku di situ. Itu yang jadi duit kita tak bocor, tak bocor. Kita simpan, kita sedar-sedar kita dah ada 1 dinar. Bila 1 dinar, kita dah ada simpanan lebih 1,000, 1,400 sekarang. Kalau contohnya kita kata saya nak ambil yang mungkin lebih besar sikit lah, saya nak simpan bajet saya ada bajet dalam 300 lebih lah satu hari contohnya. Kita boleh ambil gram yang lebih besar, contohnya kita ambil 10 gram. Jadi sebenarnya kita boleh tentukan berdasarkan bajet yang kita ada, bajet yang kita ada. Kalau contohnya ada lebih RM300 macam tu, kita boleh beli dalam 10 gram. Bila kita ada 10 gram tu, bila dah lepas bayar 10 kali, kita punya emas tu akan dihantar secara pos berinsurans ke alamat yang kita daftarkan. Jadi maksudnya selepas 10 bulan kita dah ada simpanan lebih RM3,000. Begitulah seterusnya. Contoh lagi, kalau contoh kita ada bajet mungkin kita ada dalam 700 ke macam tu, kita boleh dapatkan dinar yang lebih besar. Ini 1 dinar ni dinar yang paling kecil lah. Sebenarnya dia ada lagi setengah dinar dan juga suku dinar, tapi yang tu kita tak boleh buat pembayaran secara 10 kali tu. Yang paling kecil boleh buat bayaran 10 kali tu, kita beli yang 1 dinar ni. Jadi sekarang ni kalau you beli 1 dinar, bayaran bulanannya dalam 140 macam tu. Jadi macam tak percaya kan? Sebab ramai je yang kata, biar betul, takkanlah beli emas RM140 boleh dapat. Tapi sebenarnya memang boleh. Even RM100 pun kita dah boleh dapat gram emas. Tapi maksudnya kita nak dapat gram yang lebih besar tu, mungkin lebih lama lah masa yang kita ambil. Tapi sebenarnya kalau you all tanya dekat Cik, memang high time sekarang ni untuk siapa-siapa yang mungkin belum lagi memulakan simpanan emas, untuk kita ambil langkah memulakan simpanan emas. Mungkin ini dah hujung tahun kan, hujung tahun mungkin kita kata okeylah, kita ada juga kawan-kawan Cik dia kata doakan saya dimurahkan rezeki, dia kata supaya saya boleh mula tahun depan. Jadi Cik doakan kita semua yang mungkin berada bersama Cik hari ini dan kawan-kawan yang lain yang mungkin belum bermula, boleh mula menyimpan. Emas ni dia waktu kita senang, dia adalah aset kita, dan waktu kita susah dia akan jadi penyelamat kita, benteng terakhir untuk bantu kita. Sebenarnya kalau antara banyak-banyak hartanah lah yang kita anggarkan sebagai aset kan. Kita ada rumah, kita ada tanah, dan kita ada juga emas di dalam grup yang kita panggil aset ni. Jadi emas lah yang paling mampu milik pada Cik dan paling mudah. Sebab macam Cik sebutlah, kalau contohnya kita nak beli rumah kan, kita tak boleh beli rumah sikit-sikit. Kita tak boleh beli rumah nak beli pintu dulu, ataupun nak beli dapur dulu, ataupun porch kereta dulu, tak boleh. Tapi dengan emas kita boleh buat macam tu. Kita boleh beli sikit-sikit, dan bila kita dah capai matlamat dia, kita boleh jual dan kita boleh dapatkan aset yang lebih besar. Contohnya lah, kata kita nak gunakan emas tu untuk kita punya kita panggil kita nak jadikan dia deposit deposit beli rumah pertama, ataupun nak gunakan sebagai deposit untuk beli kenderaan kita, beli kereta ke apa. Kita boleh gunakan emas tu untuk capai matlamat kita. Untuk mungkin anak-anak muda anak-anak muda yang mungkin nak sediakan persiapan untuk majlis perkahwinan. Mungkin dia dah boleh target, contohnya 3 tahun lagi saya nak gunakan dalam 30,000 macam tu. Jadi kita boleh gunakan benda tu dalam bentuk simpanan emas. Simpanan emas. Jadi semuanya tu bergantung kepada bajet kita lah, macam yang kita sebut tadi.
Contohnya kalau kata nak 30,000 tu, selalu kita akan cakap dia dalam 30 dinar 30 dinar macam mana kita nak ni, macam mana kita nak dapat 30 dinar tu. Jadi contohlah kata nak dapat 30 dinar, kita boleh kata kita ada bajet kita besar kan. Kita boleh beli 10 dinar. 10 dinar tu kita boleh kena bayar dalam 1,000 lebih lah, 1,400 macam tu. Jadi kalau kata 30 dinar, 3 cycle 10 kali bayar tu kita maksudnya tak sampai 3 tahun kita boleh dapat 30 dinar tu. Jadi dia bergantung kepada kita punya bajet. Kita punya bajet Okey. Jadi sebab yang seterusnya dia kata mengawal nafsu. Nafsu serakah, ayat tu memang nampak macam ni sikit tapi sebenarnya apa yang dia nak sebut tu adalah kita perempuan ni, wanita ni wajib simpan emas sebab kita kan wanita tu kita kena tahulah kita punya nafsu tu ada banyak nak beli beg baru, kasut baru, baju baru, tudung baru, semua barulah. Itu wanita punya, orang kata apa? Macam memang wanita begitulah. Jadi kita sebagai wanita tu, kita memang kena, orang kata apa? Kawal diri kita sendiri Cik bagi contoh diri sendiri Sebenarnya bila Cik dah orang kata apa, dah kenal simpan emas ni, Cik dah dapat belajar ilmu baru bahawa bila contohnya kita dapat gaji kan, kita akan simpan dulu baru belanja. Sebab tadi ada kawan Cik tanya dia tak jadi ke nak buat auto debit auto debit tu maksudnya setiap bulan dia letakkan katalah contoh dia nak simpan RM200 macam tu kan. Jadi dia letakkan date tertentu lah, mungkin 25 hari bulan dia akan ada deduction daripada akaun bank dia tu, dan untuk pembelian emas dalam akaun simpanan. Jadi dia panggil auto debit lah. Jadi dia kata nanti saya akan simpan bila saya ada duit lebih. Jadi Cik tak ingatkan dia pastikan kita simpan dulu baru belanja. Sebab kalau kita kata saya nak orang kata apa, bila ada lebih, pengalaman Cik sendiri bila buat macam tu memang tak ada lebih. Memang tak ada lebih kan. Jadi maksudnya memang kita kena letak dulu sebagai menyimpan tu lah, kita simpan dulu Contohnya kalau macam Cik buat yang kata belian yang bayar 10 kali tu, contoh macam 1 dinar ni, jadi Cik dah bayarlah dulu 140 tu, baki tu barulah kita gunakan untuk komitmen kita yang lain. Jadi Cik anggap dia sebagai salah satu komitmen yang Cik buat lah dengan simpanan emas tu Jadi sebenarnya kita kalau kita belum bermula kita high time kita mulalah waktu sekarang sebab kita pun tahu kita punya, orang kata apa, banyak je dalam dinyatakanlah harga emas tu akan terus meningkat akan terus meningkat. Walaupun kita kata mungkin dia punya dalam short term tu dia turun naik tu benda yang biasalah, tapi dalam jangka masa panjang peningkatan harganya tu dalam 8 ke 10% untuk setiap tahun peningkatan tu. Jadi contoh macam dulu kan 5 tahun lepas Cik belikan RM185 kan, dan hari ini harganya dah RM335. Jadi kalau kita tambah lagi mungkin 5 tahun yang akan datang, Cik pasti harganya akan lebih naik lagi daripada harga yang ada tu Jadi memang kawan-kawan semualah sebenarnya boleh dapatkan banyak ilmu-ilmu tentang emas ni daripada ramai saja kawan-kawan Cik yang orang kata selalu berkongsi dekat TikTok tu. Ada banyak je yang ramai je, maksudnya antara kita nak dengan tidak je Dan kalau untuk yang mungkin berkelapangan malam ni Tuan Syukur Hashim kita punya Maha Guru Emas ada buat dia punya FB live dekat dia punya FB page pukul 9 malam untuk isu-isu semasa tentang emas Jadi kita dalam sebulan sekali kita akan dengar perkongsian daripada Maha Guru ni lah. Dia telah berada bersama Public Gold sejak
tahun 2008 lagi, maksudnya dah 16 tahun. Jadi kalau ada orang yang mungkin masih ragu-ragu, masih ragu-ragu lagi tentang orang kata simpanan emas yang kita cerita ni, kalau kata masih kata public gold ni scammer ke apa, jadi boleh pergi ke Menara Public Gold yang terletak di Jalan Tun Razak berdekatan dengan Menara AA untuk apa untuk lihat sendiri kegemilangan emas-emas yang ada kat sana, kemeriahan emas-emas yang ada kat sana. Jadi Cik doakan sekali lagi semua dapat manfaat lah daripada perkongsian pendek Cik ni. Semoga ilmu yang ada tu boleh dapat dikongsikan dengan lebih ramai orang. Dia sebenarnya kita kena ingat lah, emas ni waktu senang dia adalah aset kita, dan waktu kita susah dia akan jadi penyelamat kita. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.